Assalamualaikum dan hai semua. Cikgu Echa nak bercerita bab 10 dalam matematik tingkatan 4 iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Untuk subtopik yang pertama 10.1 perancangan dan pengurusan kewangan. Okey, ada 5. Ditunjuk jari dia ada 5 proses pengurusan kewangan. Apakah 5 proses tersebut? 5 proses pengurusan kewangan. Yang pertama ialah menetapkan matlamat kewangan. Kita mesti tetapkan matlamat dululah. Kemudian kita menilai kedudukan kewangan. Bila kita dah menilai kedudukan kewangan, yang ketiga kita wujudkan pelan kewangan. Selepas itu kita laksanakan pelan kewangan tersebut. Seterusnya kita kaji semula dan semak kemajuan. Mari kita cerita tentang yang pertama iaitu menetapkan matlamat kewangan. Okey, matlamat kewangan ni ada dua jenis iaitu matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Untuk matlamat jangka pendek, tempohnya adalah kurang setahun dan amount yang terlibat tidaklah besar. Contoh untuk matlamat jangka pendek ni ialah seperti nak beli perabot, beli telefon pintar ataupun beli komputer dan sebagainya lah. Manakala untuk matlamat jangka panjang pula, tempohnya adalah melebihi 5 tahun dan amountnya sudah tentulah besar. Okay, contoh matlamat jangka panjang seperti nak beli rumah, skim persaraan dan simpanan untuk pendidikan anak-anak dan sebagainya. Okey, jadi sekarang ni kita tunjuk dekat sini jangka pendek ialah kurang setahun dan jangka panjang lebih 5 tahun. Of course ada in the middle tu, between tu, between setahun dengan 5 tahun tu jangka sederhana lah. Tapi yang ini kita akan fokus kepada yang kurang setahun dengan lebih 5 tahun. Okey, untuk tempoh menetapkan matlamat kewangan ni, dia bergantung kepada peratusan simpanan bulanan. Sekiranya peratusan simpanan tu sedikit iaitu ataupun kecil, so bila peratusan simpanan tu kecil, jadi duit yang disimpan sedikit. Bila duit yang disimpan sedikit, maka tempohnya mestilah lebih lama. Okey? Jadi kalau peratusannya lebih besar, maka cepatlah sikit capai matlamat tersebut. Okey. Untuk menetapkan matlamat kewangan ni pun kita kena tengok kepada kehendak ataupun keinginan ataupun keperluan. Apa-apa pun bila kita tengok semua ni, perancangan mestilah cekap. Okey, perancangan yang cepat yang cekap ni untuk capai kita hendaklah menggunakan konsep SMART. Okey. Kita cerita tentang konsep SMART ni. SMART ni ada 5 jugalah. SMART kan ada 5 juga. Okey, yang pertama S. S itu spesifik ataupun khusus. M itu measurable, boleh diukur. A ialah attainable, boleh dicapai. R ialah realistic, bersifat realistik, lebih kurang macam logik untuk dicapai. Dan T ialah time bound, tempoh masa untuk dicapai tu pun untuk tempoh masa yang logik juga. Okay, jom kita tengok contoh lah. Okay, untuk contoh yang pertama ni, Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Kita nampak kalau kita baca ni penuh syarat dengan maklumat. Encik Yusof nak sambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Perbelanjaan sebanyak RM1,500. Dia akan menyimpan RM250 sebulan untuk nak capai RM1,500 itu dalam tempoh 6 bulan daripada pendapatannya RM2,500 sebulan.
Okay, jadi kita siasat ni, adakah matlamat kewangan Encik Yusof ni memenuhi pendekatan SMART? Yang pertama, kita tengok S. Khusus, spesifik. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof ni spesifik? Matlamat Encik Yusof adalah menyambut Hari Keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau telah menetapkan lokasi yang khusus. Kalau kita tengok dekat sini pun kita dah tahu perbelanjaan juga sudah ditetapkan. Tempoh juga sudah ditetapkan. Peratusan simpanan juga telah ditetapkan. Tapi ini nanti ada dalam konsep yang lain. Okay? Jadi, matlamat Encik Yusof ni adalah khusus. Dia sudah plan untuk menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dengan perbelanjaan 1,500 ni. Okay, jadi, dia memenuhi konsep S. Macam mana dengan measurable? Adakah dia boleh diukur? Okay, matlamat Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut Hari Keluarga, iaitu RM1,500 ni. Dia sudah tahu dia akan memerlukan RM1,500. Jadi dia boleh diukur. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan. Okay? Jadi, untuk konsep M, Encik Yusof memenuhi konsep M. Bagaimana dengan konsep A? Attainable. Adakah dia boleh dicapai? Kita tengok. Dia akan menyimpan RM250 untuk tempoh 6 bulan. Hasilnya akan membawa kepada RM1,500. Bermaksud dalam tempoh 6 bulan, beliau akan berjaya menyimpan RM1,500 sekiranya dia menyimpan RM250 sebulan. Jadi matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. Jadi, attainable, matlamat dia boleh dicapai. Seterusnya, R, realistik. Adakah matlamat Encik Yusof ni logik? Matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Sebab kita dah kira tadi RM250, darab dengan 6 bulan dapat mencapai RM1,500, dan juga RM250 ni hanyalah 10% daripada pendapatan beliau. Jadi dia akan menyimpan 10% daripada pendapatan beliau. Jadi dia memenuhi konsep realistik. Seterusnya, time bound, tempoh masa. Adakah tempoh masa 6 bulan tu logik? Matlamat kewangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan dan boleh dicapai. Oleh itu, Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Okey, happy dia. Seterusnya, kembali kepada 5 proses pengurusan kewangan tadi. Apa kita cerita tadi ialah menetapkan matlamat kewangan. Dalam matlamat kewangan ni ada konsep SMART. 5 lagi yang perlu, pecahan yang kita perlu tahu. Okey, faham kan? Mula-mula kita kenal proses pengurusan kewangan, ada 5. Okay. Lepas tu kita ceritakan proses yang pertama, menetapkan matlamat. Ada 5 konsep lagi, iaitu konsep SMART. Dan sekarang kita akan cerita proses yang kedua, iaitu menilai kedudukan kewangan. Okay. Untuk menilai kedudukan kewangan ni, kita perlu tahu, kenal pasti aset dan juga liability. Okey. Aset dan liability. Apakah aset, apakah liability?
Aset ni contohnya macam wang tunai, simpanan, pelaburan, saham. Liability seperti pinjaman, hutang kad kredit dan sebagainya lah. Okey, bila kita dah tahu kedudukan kewangan, baru kita boleh ukur prestasi sendiri untuk apa? Untuk mewujudkan pelan kewangan. Bila kita dapat ukur prestasi diri sendiri, barulah kita boleh wujudkan pelan keuangan. Okey? Kita tengok macam mana cerita mewujudkan pelan kewangan ni. Okay. Untuk mewujudkan pelan kewangan ni, kita kena tahu dua perkara penting. Pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan ni ialah pendapatan ni apa yang kita ada lah ya. Terdapat dua jenis pendapatan, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Contoh pendapatan aktif maksudnya yang memang kita akan dapat setiap bulan seperti gaji, allowance, komisen. Okay. Pendapatan pasif ni macam tambahan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Contoh seperti kalau kita ada sewakan rumah, kalau ada penyewa adalah sewa, kalau tak ada, tak adalah sewa. Faedah, dividen, ni bergantung pada simpanan kita ataupun pelaburan kita. Okay. Seterusnya perbelanjaan juga terbahagi kepada dua, iaitu perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ni ialah contohnya seperti memang yang kita kena bayar bulan-bulan dah tetap. Pinjaman kereta, pinjaman rumah, insurans. Kalau kita sewa rumah. Kalau kita bayar duit belian pinjaman rumah, dimasuk dekat sini saja. Okey. Perbelanjaan tidak tetap seperti belanja dapur, bilangan petrol, bil air, bil api, bil elektrik kan, bil telefon. Okay, belanja dapur ni kadang-kadang bulan ni banyak sikit, kadang-kadang mungkin bulan depan kurang sikit perbelanjaan yang sudah tidak tetap. Boleh faham ya apa maksud perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk dan perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. Okey, aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Kalau pendapatan lebih daripada perbelanjaan, so aliran kita akan positif. Jika pendapatan kurang daripada perbelanjaan, duit kita sikit saja tapi kita belanja lebih banyak daripada pendapatan. So akan jadi aliran tunai negatif. Okey, yang negatif ni tak bagus lah, positif tu bagus. Okay, contoh, kita nak tengok nampak sikit. Contoh yang kedua, Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Kita tengok pendapatan Encik Derek ada aktif RM3,000, pasif RM1,000. Jadi RM3,000 tambah RM1,000 jadi RM4,000. Kemudian perbelanjaan Encik Derek, perbelanjaan tetapnya ialah RM1,350 dan tidak tetap ialah RM650. Jumlah perbelanjaan dia ialah RM2,000. Kita kena tolakkan pendapatan dengan perbelanjaan untuk menentukan aliran tunai. Pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Kita dapat pendapatan lebih daripada perbelanjaan kan? Aliran tunai kita akan menjadi positif. Aliran tunai positif sebanyak RM2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika perlu. So RM2,000 ni kalau dia tak ada kecemasan, dia akan masuk dalam pelaburan. Dia akan dapat tambahan dividen ke macam itulah. Semuanya akan menguntungkan Encik Derek. Okey. Ayat ini
ayat ini perlu diterangkan kerana soalan minta kita jelaskan jawapan anda. Okey. Kalau hitung saja ini adalah hitungan. Okey. Jelaskan jawapan anda. Inilah penjelasan. Boleh ya? Seterusnya. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Bermaksud sekarang ni, pendapatan dia pasif tidak wujud. Jadi hanya ada yang aktif sahaja. 3,000. Manakala perbelanjaan pula meningkat 60%. Tadi kan perbelanjaan dia adalah 2,000 yang asal. Oleh kerana dia meningkat 60%, 2,000 darab 60%, dapat 1,200. Dia bertambah lagi 1,200 daripada yang asal. Jadi jumlah perbelanjaan dia ialah yang asal 2,000 meningkat lagi 1,200 menjadi RM3,200 perbelanjaan sahaja. Aliran tunai beliau 3,000 pendapatan tolak dengan perbelanjaan 3,200 menghasilkan negatif RM200 iaitu aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Maksudnya tak cukup lagi RM200 ni, dia terpaksa berhutang lah. Okey, ini adalah jawapan untuk jelaskan aliran tunai Encik Derek. Kita perlu menjelaskan. Okey, yang ini semua adalah pengiraan daripada maklumat yang diberi. Okey. Tadi kita cerita mewujudkan pelan kewangan. Sekarang masuk kepada melaksanakan pelan kewangan. Contoh pembelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Ni Encik Yasir tak? Tadi Encik Derek, ni Encik Yasir. Encik Yasir. Okey, untuk perbelanjaan bulanan yang dirancang. Ini ialah proses yang ketiga tadi. Dia rancang bil elektriknya 150, makanannya 600. Tetapi perancangan dia apabila dijalankan, perbelanjaan sebenarnya bil meningkat 200 dan makanan meningkat 850. Adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Sudah tentulah tidak. Jadi bila dah nampak macam ni, apa kita kena buat? Kita tengok kepada langkah yang kelima. Mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Okey? Bila kita laksanakan pelan kewangan, tak dapat seperti yang kita rancang dalam pelan kewangan, kita kena kaji semula, semak kemajuan. Kalau okey, teruskan. Kalau tak okey, kena semak ataupun kena pelan semula. Okey. Seterusnya, kita dah bincang, dah berkenalan dengan 5 proses pengurusan kewangan. Jadi, kita akan bincang contoh-contoh soalan pada video yang lain pada lain kali. Okey, bye. Terima kasih semua. Selamat maju jaya.